KPM. Banyak betul hasil buruan hari ini. Terasa penatnya. Duduk sebentar lah. Aduh. Mana ni? Apa nama pokok di belakang ni ya? Pokok apa tu? Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Abang Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan mata pelajaran sejarah untuk tahun 4 dengan topiknya Pengasas Kesultanan Melayu Melaka, dan untuk itu kita bawakan seorang guru yang cukup hebat orangnya. Kita persilakan Cikgu Nur Farah Ain Cik Anwar dari SK Kuala Pilah Negeri Sembilan, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Farah. Assalamualaikum Cikgu Farah, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Alhamdulillah Sihat. Cikgu, Oh, nampaknya Cikgu dengan busana baju Melayunya, dengan sampingnya bersama kita untuk episod hari ini. Dan Cikgu, kita ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Sharifah Nur Solehatun Said Muhammad Kir dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Terima kasih Cikgu kerana menemani kami untuk sesi pada hari ini. Dan tentunya kalau di tahap 2 ni Cikgu, kita tidak bertiga sahaja kerana betul, kita juga bersama-sama dengan murid Cikgu di dalam keadaan. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Okey, baiklah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Farah Ain binti Cik Anwar, atau lebih dikenali dengan Cikgu Farah. Jadi hari ini bersama anak-anak murid SK Kuala Pilah untuk mempelajari tajuk kita Sejarah Tahap 2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Jadi tanpa membuang masa, Farah nak perkenalkanlah murid-murid yang berada dalam talian bersama dengan Cikgu. Baiklah, kita ada Nur Imtinan. Hai Nur Imtinan, boleh angkat tangan, lambaikan kepada kawan-kawan yang berada di rumah. Okey, seterusnya kita ada Amrina Yusra. Hai Amrina. Hai Amrina. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Fiklis Hawas. Okey, dan yang terakhir kita ada Ahmad Fawaz. Baik, itulah dia comel-comel mereka ni Cikgu. Datangnya jauh dari Kuala Pilah untuk bersama kita hari ini. 2 ekor tumbang, 2 kuntung bunga. Jadi Cikgu, sebagai permulaan kepada topik kita, mungkin Cikgu berceritakan sikit. Tadi Cikgu tengok pokok apa sebenarnya? Pokok apa tu? Pokok apa tu Cikgu? Irfan tahu ke pokok apa? Irfan rasa itu pokok Melaka. Jadi itulah Irfan, tajuk yang Cikgu Farah akan bawakan pada hari ini, iaitu Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Jadi hari ini kita nak melihat siapakah sebenarnya yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi murid-murid yang berada di rumah boleh buka buku teks sejarah tahun 4 pada halaman 122 hingga 127 untuk bersama mempelajari sejarah dengan Cikgu Farah pada hari ini. Baik Cikgu, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan kelas kita. Okey, baiklah. Jadi, mari Irfan. Okey, mari murid-murid yang berada di rumah boleh sediakan buku catatan, pen, kertas, okey, untuk catat segala maklumat yang ada untuk kita kongsikan pada hari ini. Baiklah. Jadi sebenarnya, okey, kita nak mengenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Siapa sebenarnya? Mari kita lihat. Baik, ada 2 sumber yang mengatakan mengenai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama ialah Sulalatus Salatin. Yang kedua ialah Sumer Oriental. Kedua-dua sumber Sulalatus Salatin dan juga Sumer Oriental ini mengatakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara atau Sultan Iskandar Shah. Okey, jadi jom kita teruskan. Baiklah, mari kita lihat sedikit latar belakang Parameswara.
Okey, mungkin murid-murid yang berada di rumah dah tahu tu nak bagi jawapan tu. Jadi jom bersama dengan Cikgu Farah. Baiklah, para mesuara ni sebenarnya adalah seorang putera kerajaan Melayu dari Palembang. Okey, kemudian pada ketika itu, kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang. Jadi pada ketika itu, para mesuara ni bersama dengan pengikut-pengikut dia. Kemudian para mesuara dan pengikutnya meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana nak selamatkan diri. Para mesuara bawa bersama dengan pengikutnya untuk bergerak daripada ancaman Majapahit. Jadi mereka nak menuju ke Temasek, nak menyelamatkan diri dia sendiri dan juga pengikutnya. Baiklah, seterusnya tindakan bijaksana para mesuara ini menyebabkan beliau sentiasa mendapat sokongan pengikutnya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita lakukan secara pembelajaran teradun ataupun blended pembelajaran teradun. Jadi Cikgu Farah ada suruh murid-murid ini menghasilkan satu penanda buku. Penanda buku? Penanda berkaitan buku apa, Cikgu? untuk mengenali latar belakang para mesuara. Baiklah, siapa yang nak tunjukkan hasil penanda buku yang telah dilakukan untuk lebih mengenali lagi latar belakang para mesuara. Jangan lupa Abang Ifan ada ganjaran. Ada ganjaran untuk murid yang aktif pada hari ini. Jadi kita tengok siapa yang aktif pada hari ini. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Jadi siapa yang nak tunjukkan hasilnya? Cikgu Farah ada juga. Hasilkan penanda buku. Penanda buku para mesuara. Ada biodata dia sikit. Jadi siapa yang dah hasilkan tu boleh tunjukkan kepada cikgu. Silakan murid-murid cikgu. Kita lihat siapakah yang nampaknya semua angkat tangan juga macam mana ni? Semua angkat tangan. Siapa nak mulakan dulu ni? Siapa yang nak mulakan? Imtinan. Silakan. Ini penanda buku yang saya hasilkan. Ada gambar para mesuara. Para mesuara merupakan putera Raja Palembang. Baik, terima kasih. Terima kasih Tina. Cantiklah cikgu penanda buku dia. Cikgu Farah punya pun cantik. Mestilah lagi cantik cikgu punya. Baik, di samping itu juga apabila kita membuat penanda buku ni, Irfan, di samping tu kita nak murid mengaitkan elemen kewarganegaraan, iaitu sifat-sifat yang ada pada pemimpin ni, pada para mesuara. Siapa nak bagi tahu cikgu apa ataupun salah satu sifat pemimpin yang ada pada para mesuara? Silakan. Cikgu, sebelum kita teruskan, berapa ganjaran kepada imtinan? Ganjaran jangan kita lupa untuk imtinan, cikgu. Pula. Okey. Satu mahkota. Satu dulu. Satu mahkota untuk imtinan. Bagi kaitkan di sini. Okey, baik. Siapa yang nak sahut cabaran jawab soalan cikgu? Silakan. Ciri-ciri kepimpinan ataupun sifat-sifat. Cikgu Ifan nampak tadi Amrina, cikgu. Amrina. Silakan Amrina. Bijaksana, berani, berpandangan jauh. Dia macam Afiq Iklan, cikgu. Bijaksana. Apa lagi, cikgu? Berani, berpandangan jauh. Jadi para mesuara seorang yang berani dalam melakukan tindakan untuk menyelamatkan pengikut-pengikut dia. Jadi dia bergerak ke Temasek. Para mesuara juga seorang yang berpandangan jauh. Berpandangan jauh ni maksudnya mempunyai idea. Mungkin kalau di kawasan ini tidak selamat, cari kawasan yang baru. Dan juga bijaksana. Jadi murid-murid yang di rumah juga boleh hasilkan penanda buku seperti kawan-kawan yang telah sediakan. Baik cikgu, berapa ganjaran untuk Amrina pula? Satu juga mahkota. Abang akan lekatkan di sini dulu. Mana Amrina? Dekat sini. Satu mahkota untuk Amrina. Tahniah. Seterusnya cikgu, siapa lagi yang cikgu nak uji hari ini? Satu lagi, berdasarkan sifat-sifat kepimpinan yang murid-murid sebutkan sebentar tadi, berani, berpandangan jauh, bijaksana. Apa kepentingan sifat-sifat ini kepada seorang pemimpin? Siapa boleh beritahu, ceritakan?
Angkat tangan. Saya cikgu. Silakan Fawaz. Fawaz, silakan. Saya rasa sifat kepimpinan ini penting supaya dapat memajukan sebuah negara dengan baik dan teratur. Baik, jawapan yang mantap, Mantap Irfan. sekali, cikgu. Tahniah Fawaz. Jadi sebagai seorang pemimpin, mestilah ada sifat-sifat ini supaya dapat menguruskan, mentadbirkan sebuah kerajaan, sebuah negara dengan baik, dengan teratur. Bukan saja untuk kepentingan diri, untuk kepentingan rakyat atau pengikutnya. Setuju, Silakan cikgu. Baik. Irfan, satu mahkota untuk Fawaz. Nampaknya sekarang ni Fawaz ada satu. Imtinan satu dan Aminah juga satu. Hawa sekejap lagi. Kita nak berhenti berehat dulu. Kembali seperti dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Inilah dia slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Abang Irfan Syamil dan tentunya Cikgu Farah. Okey, sekarang ni kabarnya Cikgu ingin ceritakan kepada kita semua berkenaan dengan peristiwa perjalanan para miswara. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Irfan. Jadi tadi kita dah tahu para meswara tadi dah melarikan diri ke Temasek. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Jom kita lihat. Baiklah, perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, para meswara dan pengikutnya telah bergerak ke Temasek. Temasek ni adalah sebuah negara lah, sebuah tempat. Jadi apa yang berlaku selepas itu? Di sana, para meswara bertemu dengan Temagi iaitu pemimpin Temasek. Pemimpin Temasek maksudnya ketua di negara tersebut. Dan kehadiran beliau juga disambut baik oleh Temagi. Jadi kita dapat lihat bahawa para meswara dan pengikut dia masih lagi setia untuk menyelamatkan diri sampai di tempat negara yang baru disambut baik oleh Temagi. Seterusnya, apa yang berlaku pada Temagi? Jadi dalam masa yang sama, para meswara ni berfikiran bahawa tempat itu iaitu Temasek sesuai dibangunkan untuk menjadi kerajaan kerana kedudukan yang strategik. Mungkin daripada segi laluan kapalnya, dirasa sesuai ni untuk tubuhkan kerajaan. Jadi, para meswara merancang serangan ke atas Temagi. Merancang serangan? Merancang serangan ke atas Temagi dan Temagi akhirnya ditewaskan oleh para meswara. Kemudian, apa yang berlaku selepas itu? Mungkin murid-murid yang berada di rumah nak jawab apa yang berlaku selepas itu. Agak-agaknya apa yang berlaku apabila para meswara telah menewaskan Temagi. Siapa yang nak jawab? Saya pun nak cuba jawab Siapa soalan nak cikgu. cuba? Silakan. Okey. Siapa tu cikgu? Cikgu Siapa boleh pilih? tu? Kita ambil Hawas boleh cikgu? Okey, silakan. Hawas, silakan Hawas. Siapa? Hawas boleh? Apa yang berlaku selepas itu? Ini membuat kemarahan besar kepada Siam. Betul. Ini menimbulkan kemarahan kepada Siam. Kenapa cikgu? Kenapa saya marah? Kenapa Siam marah? Jadi jom kita lihat. Okey, dalam dialog tu, Cis berani mereka membunuh Temagi. Beta sebagai pemerintah Siam harus menuntut bela. Hutang darah dibayar dengan darah. Takutnya cikgu. Hutang darah dibayar dengan darah. Ini kerana kerajaan Siam marah kerana Temagi ialah wakil kerajaan Siam di Temasek. Jadi kalau Temagi dah tak ada, siapa pula yang akan menjadi wakil di Temasek. Jadi ini yang menimbulkan kemarahan kerajaan Siam. Jadi apa yang dilakukan oleh para meswara dan pengikutnya? Jom. Okey, setelah mengetahui serangan Siam,
Parameswara pun berundur ke Muar. Okay, dia ke belakang pula cikgu. Berundur ke Muar, nak selamatkan diri lagi. Dan sampai di Muar, baginda ingin menubuhkan kerajaan, tetapi baginda berasa masih lagi belum sesuai dan meninggalkan Muar. Okey, dan seterusnya. Okey, apabila Parameswara sampai di seni ujung, Parameswara akhirnya telah melantik seorang wakil pemerintah di sana. Jadi tempat yang terakhir dia berhenti ni, Ifan kena ingat ni, di seni ujung. Jadi jom untuk kukuhkan pemahaman murid-murid yang berada dalam talian bersama cikgu dan juga murid-murid yang berada di rumah, jom kita jawab kuis. Ada kuis cikgu sediakan. Dan jangan lupa Ifan, ada ganjarannya. Ada mahkota yang akan diberikan. Ada mahkota. Baik, kita lihat soalan kuis yang pertama. Silakan. Okey, nak menjawab sila angkat tangan ya. Okey, siapakah Temagi? Siapa Temagi? Pemerintah Siam, pemerintah Temasek, pengikut Parameswara, putera Raja Palembang. Jadi murid yang dekat rumah tu boleh jawab. Murid yang berada dalam talian ni berebut-rebut ni nak jawab. Tapi cikgu tadi Ifan nampak Hawas angkat tangan dulu. Hawas, berilah. Apa Hawas? Silakan. Apakah jawapannya Hawas? Soalan Silakan. pertama ni, apakah jawapan Hawas? Pemerintah Temasek. Pemerintah Temasek. Betul ke cikgu jawapan dia? Betul ke kita nak bagi mahkota ni? Jadi jom kita lihat. Okey, tahniah Hawas. Okey, Temagi ialah pemerintah Temasek. Baik, satu mahkota untuk Hawas. Sekarang ni semua dah sama cikgu. Semua dah pakai mahkota serba satu. Baik. Siapa akan dapat pula mahkota yang kedua? Kita teruskan soalan yang kedua. Baik, soalan yang kedua. Mengapakah Parameswara ingin menubuhkan kerajaan di Temasek? Tadi dah berfikir rasa macam sesuai ni nak tubuhkan kerajaan di Temasek. Siapa yang nak jawab? Okay, yang ini saya beri kepada cikgu untuk pilih siapa. Okey, kita pilih. Mungkin kita boleh dengar suara Amrina. Silakan Amrina. Amrina. Apakah? Saya. Okey. Saya Kejap. A, penduduknya baik hati. B, ada banyak kemudahan. C, kedudukan strategik. D, negeri yang besar. Ini jawapan. Kenapa Parameswara nak tubuhkan kerajaan di Temasek? Silakan Amrina. Saya jawab C, kedudukan strategik. Okey. Adakah Ifan memilih jawapan C juga Ifan? Jawapan yang sama, saya setuju dengan Amrina. Kedudukan dan strategik. Okey, Betul. betul. Satu ganjaran lagi untuk Amrina. Okey, mahkota yang kedua. Mahkota yang kedua. Baik. Baik. Seterusnya. Soalan yang seterusnya. Kemanakah Parameswara dan pengikutnya melarikan diri setelah diserang oleh Siam? Baik. A, Temasek. B, Palembang. C, Sening Ujung. Dan D, Muar. Tadi apabila kemarahan kerajaan Siam tadi, Parameswara dan pengikutnya dah berlari ni. Pergi ke mana tu? Itu persoalannya. Itu persoalannya. Siapa yang nak jawab tu? Siapa nak jawab angkat tangan? Pilih pula Ifan. Siapa yang nak jawab? Okey, saya pilih Saya pilih Hawas boleh cikgu? Silakan. Baik. Apa jawapannya Fawaz? D. Berebut-rebut. Hawas ke Hawas? Dua-dua jawab sekarang ni. Muar. Muar. Hawas jawab Muar ke? Saya pun jawab Ya, Muar. cikgu. Saya pun jawab Muar. Saya Nampak? pun jawab. Okey. Nampaknya Dah Hawas dan jawab Hawas dua-dua tu. Okey, cikgu tanya sikit. Muar ni di mana? Okey, soalan bonus. Muar di mana? Muar dekat mana? Kalau dekat Malaysia sekarang. Letak di Johor. Tu siapa pula jawab tu? Fawaz rasanya. Okey cikgu, semua dah jawab ni macam mana ni? Bagilah Okey. kepada Hawas dan juga Fawaz. Fawaz, jadi okey. Muar terletak di negeri Johor. Satu untuk Fawaz. Okey. Satu untuk Hawas. Lagi siapa tadi jawab lagi? Okey. Abrina cakap ke tadi? Betul kan? Oh, Imtinan yang cakap. Okey, Imtinan pun cakap Johor. Cikgu boleh bagi cikgu? Boleh. Nampaknya semua berebut-rebut ni dapat 2 mahkota.
Serba dua lah sekarang Serba ni, cikgu. dua. Patutlah dia orang nak menang. Okey, baik. Terima kasih dan tahniah kepada semua. Jadi cikgu, apa kata kita pergi berehat dulu boleh? Boleh. Kembali lagi dalam Didik TV KPM. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bersama kami di saluran Didik TV KPM untuk slot tahap 2 Sejarah Tahun 4. Okey cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita? Dengarnya pasal pembukaan Melaka. Betul Evan. Tadi para mesuara dan pengikutnya dah sampai di seni ujung. Jadi jom kita lihat apa pula yang berlaku bersama para mesuara dan juga pengikutnya. Baiklah, peristiwa pembukaan Melaka. Bagaimana ianya bermula? Okey, para mesuara meninggalkan seni ujung. Baginda sampai ke Sungai Bertam. Dan di situ, para mesuara bersama pengikutnya ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Maksudnya dia nampak sebuah perkampungan yang tenang, yang aman. Ada nelayan yang datang singgah kemudian bergerak. Nanti ada lagi. Jadi, para mesuara, apa yang berlaku seterusnya? Kemudian pada suatu hari, para mesuara keluar berburu. Kemudian baginda menyaksikan anjing buruannya ditendang oleh seekor pelanduk putih hingga jatuh ke dalam sungai. Jadi pada ketika itu, para mesuara merasakan tempat itu sangat istimewa dan ingin menubuhkan kerajaan di situ. Rasa-rasanya kalau kita lihat balik, anjing dengan pelanduk, mana yang lagi besar? Anjing dengan pelanduk cikgu. Kadang-kadang anjing pun boleh jadi besar juga. Anjing lagi besar, pelanduk kecil. Tapi pelanduk yang kecil ni dapat mengalahkan seekor haiwan yang besar. Jadi para mesuara merasakan tempat itu sangat istimewa dan ingin menubuhkan kerajaan. Dalam masa yang sama pada ketika itu, para mesuara telah menamakan tempat itu dengan nama Melaka, sempena nama pokok baginda bersandar. Terjawab sudah persoalan kita cikgu. Datang dari mana nama Melaka itu sebenarnya? Datang daripada sepohon pokok Melaka. Jadi inilah rentetan daripada perjalanan para mesuara daripada Palembang, kemudian bergerak seterusnya sehingga adanya negeri Melaka. Baiklah Evan, sebelum kita nak mengukuhkan pemahaman murid-murid yang berada dalam talian tu, jom kita jawab sedikit peristiwa pembukaan Melaka. Jadi Cikgu Farah ada sediakan susunan yang tidak teratur. Tidak teratur? Tidak teratur. Yang Sebelah mana kiri, nombor 1, yang mana yang mula dulu, yang mana yang tengah, yang mana yang akhir. Jadi, kita dapat lihat di sini kan. Yang pertama ni, para mesuara menamakan tempat dengan Melaka sempena nama pokok tempat baginda bersandar. Para mesuara dan pengikutnya meninggalkan seni ujung dan sampai ke Sungai Bertam. Para mesuara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih hingga jatuh ke dalam sungai. Para mesuara merasakan tempat itu bertuah dan ingin menubuhkan kerajaan. Para mesuara dan pengikutnya keluar berburu. Jadi murid-murid yang berada dalam talian, macam mana? Peristiwa apa yang mula dulu? Siapa nak jawab? Susun peristiwa ni supaya ikut kronologinya. Baik, ada yang angkat tangan. Mungkin cikgu boleh pilih dulu cikgu. Okey, saya Siapa pilih kawanannya? Fawaz. Silakan. Baik, mungkin yang pertama, yang atas kan ini nombor berapa? Silakan. Yang mana yang pertama? Mana Silakan yang pertama? Fawaz. Okey. Silakan Fawaz. Okey. Dan mungkin Fawaz boleh bacakan sekali Nombor yang mana 1 ialah para mesuara dan pengikutnya meninggalkan Sungai Ujung dan sampai ke Sungai Bertam. Okey. Betul? Tak apa, Ifan lekatkan dulu. Okey, dekatkan okey. Irfan nombor 1. Satu di sini. Itu dia. Baik, seterusnya. Baik, yang seterusnya, apa yang telah berlaku?
Nombor 2, siapa nak bagi jawapan? Nombor 2. Kita bagi pula Amrina. Silakan Amrina. Para mesuara dan pengikutnya keluar berburu. Kemudian para mesuara dan pengikutnya keluar Berburu. Okey, yang bawah sekali ni Cikgu Yang Farah. bawah sekali. Okey. Okey, baik. Yang ketiga. Tadi Ifan nampak cikgu impinan angkat Impinan, tangan. ya. Tak turun-turun Impinan. cikgu. Tak Selagi cikgu tak turun-turun. panggil nama dia, tak turun lah Okey, tangan silakan dia. impinan. Silakan impinan. Para mesuara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih hingga jatuh ke dalam sungai. Para mesuara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih. Yang keempat, okey. Yang keempat, teruskan yang keempat. Cikgu Ifan nampak Hawas pula. Hawas, silakan Hawas. Silakan Hawas. Para mesuara merasakan tempat itu bertuah dan ingin menumbuhkan kerajaan. Baik, itu nombor yang keempat cikgu. Peristiwa yang bertuah tadi apabila haiwan yang kecil dapat mengalahkan haiwan yang besar. Dan yang terakhir. Okeylah, Abang Ifan nak cuba. Yang terakhir, Yang bagi. terakhir cikgu. Oh, ada nak jawab? Okeylah, kita silakan. bagi. Siapa cikgu pilih? Pilih siapa tu yang kat tangan. Siapa okey. soalan lagi tu? Imtinan. Silakan impinan. Para mesuara menamakan tempat itu dengan Melaka. Seperti dengan nama pokok tempat baginda bersandar. Baik. Okey, jadi yang terakhir sekali, para mesuara menamakan negeri tersebut dengan nama pokok Melaka sempena dengan nama pohon tempat baginda bersandar. Jadi, Evan, jom lagi sekali kita lihat pada slide. Okey, peristiwa pembukaan Melaka jadi bermula dengan Palembang, seterusnya ke Temasek, Muar, Sening Ujong dan juga Sungai Bertam. Dan Sungai Bertam ni lah telah berlaku peristiwa pembukaan Melaka yang daripada dahulu dan kini pun kita ada lagi negeri Melaka kita. Jadi inilah asal usul Melaka yang telah diasaskan oleh para mesuara. Baik, itulah dia perkongsian oleh Cikgu Farah berkenaan dengan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dan tadi cikgu, berdasarkan jawapan telah diberikan oleh murid cikgu yang hebat ni, berapa mahkota yang kita nak bagi? Okey, jadi pelibatan murid-murid pada hari ini, mereka berjaya menjawab soalan yang telah dikemukakan. Mereka berani memberikan jawapan dan setiap jawapan yang kita bincangkan tadi tepat kan Irfan? Tepat cikgu, memang hebat murid-murid dan cikgu hari berebut-rebut. Jadi berilah satu mahkota kepada Fawaz, Amrina, Hawas dan juga Imtinan. Okey. Nampaknya semua sekali masing-masing dapat 3 mahkota. Tahniah Abang ucapkan. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey, sebagai pengakhiran cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan. Silakan. Okey, baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat lihat murid dapat mengetahui siapakah para mesuara, kemudian perjalanan para mesuara daripada Temasek sehinggalah sampai dan tubuhkan sebuah kerajaan iaitu Melaka. Jadi murid-murid dapat faham dan juga murid dapat melengkapkan elemen kewarganegaraan dalam subjek sejarah dengan menyatakan sifat-sifat kepimpinan, kepentingan sifat kepimpinan itu sendiri. Dan juga Cikgu Farah nak tanya sikitlah, apa pengajaran? Mungkin kita boleh minta seorang murid memberikan pengajaran untuk hari ini. Silakan. Baik. Boleh berikan seorang sahaja secara ringkas. Silakan murid kita cikgu. minta Fawaz. Fawaz, berikan sedikit pengajaran. Pengajaran yang saya dapat ialah sebagai pemimpin kita mesti mempunyai sikap bijaksana untuk membuat keputusan dan berani dalam sesuatu tindakan. Baik, terima kasih Fawaz. Okey, Jadi cikgu. dapat lihat kan, murid juga dapat membuat kesimpulan berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Dan Cikgu Farah juga harapkan murid-murid yang berada di rumah juga mendapat manfaat dan dapat mengetahui
siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baik, cikgu. Di mana untuk murid-murid di rumah mendapat latihan penguat? Jadi murid-murid yang berada di rumah dan juga dalam talian mungkin nak dapatkan lebih lagi latihan, boleh dapatkan di portal Delima. Dan lagi sekali cikgu nak tanya kepada cikgu lah, bagaimana prestasi murid-murid cikgu hari? Cemerlang atau bagaimana? Jadi prestasi murid-murid pada hari ini secara keseluruhannya, Cikgu Farah katakan cemerlang. Cemerlang. Berikan tepukan. Syabas. Okey, sebelum kita berpisah hari ini, terima kasih cikgu kerana bersama Irfan, Cikgu Farah dan juga Cikgu Sharifah. Cikgu akan tinggalkan satu persembahan nyanyian yang cukup istimewa. Jadi apa kata kita dengarkan sekarang? Silakan. Para Hameswara putra Palembang melarikan diri ke Temasek akibat diserang Majapahit. Tindakan bijaksana bersama pengikut. Kita masih bertemu temagi orang hantaran kerajaan Siam. Nak tubuh negara girang rasanya, tewaskan temagi untuk hajatnya.